sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Shalini Ganesan. So, kalau korang nak tahu kenapa saya berdiri kat sini, hari ini saya nak ceritakan tentang perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Kalau korang nak tahu, sistem pendidikan di Malaysia selalu dia macam mengembangkan dari semasa ke semasa. Kalau korang nak tahu, sistem pendidikan ini bolehlah dilihat dari pelbagai ada 3 era dalam sistem pendidikan di Malaysia, iaitu era sebelum merdeka, selepas merdeka dan juga sistem pendidikan pada masa kini. Untuk korang nak tahu lebih lanjut, ada satu situasi di mana ada seorang guru dan juga seorang murid melawati satu tempat di mana ia menerangkan tentang sistem pendidikan sebelum merdeka. Kalau korang nak tahu, jom kita pergi. Hai murid-murid. Hai cikgu, apa khabar? Khabar baik. Kamu apa khabar baik ke? Khabar baik. Kenapa hari ini kita kumpul ke sini, kamu tahu ke? Saya tak tahu cikgu, kenapa ya? Hari itu kita belajarkan tentang sistem pendidikan sebelum merdeka. Ya, saya masih ingat. Sikit je. So hari ini kita pergi tengok yang tu macam mana yang sistem pendidikan sebelum merdeka. Mari kita tengok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hari ini Ustaz nak ajar kamu tentang rajin dalam perspektif Al-Quran. Oh Ustaz, apa maksud rajin Ustaz? Rajin dalam Al-Quran, sifat rajin amat ditekankan sebagai sebahagian daripada usaha untuk mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. Dalam surah Al-Insyirah ayat 7, Allah berfirman, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ini mengajar kita untuk sentiasa rajin dan tidak berputus asa. Kesimpulannya, rajin akan berusaha dan ibadah merupakan kunci penting dalam meraih keberkatan dalam kejayaan menurut ajaran Islam. Oh, begitu ya Ustaz. Jadi saya pun nak jadi rajin juga. Ya, setiap manusia di atas dunia ini perlu berrajin untuk buat semua kerja. Baik Ustaz. Baik, kita pergi dulu Terima kasih. Sama-sama Ustaz. Tadi kita tengok sistem pendidikan pondok. Sistem pendidikan pondok itu iaitu adalah sistem pendidikan yang tidak formal dan diajar oleh imam, ilmuwan macam tu. Seperti mana kita nampak tadi, yang sistem pendidikan pondok itu berlaku di tempat-tempat ibadat seperti macam tu. So sistem pendidikan pondok itulah yang pertama sekali diwujud sebelum merdeka. Oh, baru saya faham apa itu pendidikan pondok. Bukan itu saja. Lepas itu adalah wujudnya sistem pendidikan vernacular. Sistem pendidikan vernacular adalah mereka menggunakan bahasa ibunda dalam pembelajaran mereka. Terdapat negara kita terdapat 3 kaum kan, India, Melayu, Cina. So di setiap bahasa ibunda diwujudkan, sekolah itu diwujudkan. Terdapat 5 jenis sekolah vernacular diwujudkan, iaitu sistem sekolah vernacular Tamil, sekolah vernacular Inggeris, sekolah vernacular bahasa Melayu, sekolah vernacular Cina dan sekolah vernacular agama. Terdapat 5. Ya. So sebagai seorang orang Malaysia, kita harus mengetahui tentang sistem pendidikan vernacular. Itu sangat penting. So mari kita tengok pertama sekali sistem vernacular bahasa Melayu. Jom kita tengok. Okey, jadi pada hari ini selamat pagi murid-murid. Selamat pagi cikgu. Jadi hari ini kita akan belajar Letter adjectives. Jadi kat sini cikgu ada lukis seorang lelaki, seorang lagi perempuan. Jadi cikgu nak katakan apakah satu adjektif untuk lelaki? Siapa nak bagi pendapat? Lelaki kuat. Kuat. Okey, kuat. Saya. Untuk perempuan pula siapa nak bagi? Saya. Apa Karina? Cantik. Cantik. Okey, jadi sekarang kita ada 2 untuk lelaki kuat, untuk perempuan cantik. Jadi sekarang cikgu nak kamu nyatakan satu adjektif untuk diri kamu, boleh? Boleh. Kita boleh dengan pelajaran tadi. Jadi, apa adjektif untuk diri kamu?
Panjang. Pendek. Rendah. 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 Okey, bagus. Alisa, aku. Jadi kata. Saya baik. Baik. Okey, jadi tu je yang kita akan belajar pada hari ini. Terima kasih Cikgu. Murid, tadi kita pergi tengok kan sekolah vernacular Melayu. Apakah kamu faham tentang sekolah vernacular Melayu tersebut? Sekolah vernacular Melayu ni ada juga cikgu-cikgu Melayu yang ajar dan ada juga pelajar Melayu. Tapi saya nak makin nak lanjut. Betul. Sekolah vernacular Melayu itu untuk anak-anak bangsawan. Tetapi dalam sekolah itu mengutamakan kepada pelajar lelaki. Pelajar perempuan tidak digalakkan. Sebab guru bahasa Melayu kurang di dalam sekolah vernacular. Selepas itu, dalam sekolah vernacular Melayu, mereka mengutamakan dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa pengindah mereka. Yang kita tahu, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan kita. So, dalam sekolah itu, mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. So, itulah sekolah vernacular Melayu. Seterusnya, mari kita tengok sekolah vernacular Cina. 今夜是礼拜，那我们一起读，床、前、明、月、关，OK， 然后是一、四，OK， 地、上。双 ，OK， 我们先来学这两句，所以它的意思就是床那边呢有这个月光，有那个月亮，然后它就好像那个地上有那个雪，你明白那个意思吗？明白。啊，你可以再读给我听一下这两句吗？可以的。床前明月光，疑似地上霜。 OK， 对了。 Penatlah cikgu. Dah makan ke? Dah makan tapi masih kenyang. Ayolah, ada masa lagi sikit je kita habis kita pergi makan. Okay? Boleh cikgu. Tadi kita tengok kan sekolah vernacular Cina. Dalam sekolah vernacular Cina, itu mereka menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa penghantar. Itu bahasa Cina sahaja bahasa Mandarin. Kamu tahu ke bahasa Mandarin? Sikit-sikit saya tahu perkataan setengah je. Tapi dalam sekolah itu mereka menggunakan bahasa penghantar, bahasa Mandarin dan bahasa Cina. Bukan itu saja. Mereka menggunakan buku teks dari import daripada negara China. Malah mereka menggunakan tulisan, penghafalan, sebagai pelbagai bentuk pengajaran dalam sekolah tersebut. Oh, ini cara pengajaran mereka. Cara pengajaran mereka adalah penghafalan. Mereka nak menghafalkan setiap pembelajaran dalam pembelajaran kelas. Tetapi mereka tujuan mereka adalah untuk mengembangkan warisi budaya dan bahasa mereka di negara asing. Oh, bukan itu saja. Tujuannya ada juga yang lain. Ya, tapi tujuan yang utama adalah yang itulah. Sebab itulah sekolah vernacular Cina itu bermula. Tapi selepas sekolah vernacular Cina, wujudlah sekolah vernacular Tamil. Oh, wujud lagi sekolah vernacular Tamil. So, mari kita tengok sekolah vernacular Tamil yang terletak di sana. Mari kita tengok. மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழியில நம்ம குடும்ப உறவுகளை எப்படி அழைக்கணும், அவங்களோட உறவுகளோட பெயர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துக்கிறோம். உதாரணத்திற்கு இப்போ திவிஷா நீங்க எப்படி உச்சரிப்பீங்க? அம்மா. கேட்கல. அம்மா. அடுத்தது விஷா நீங்க எப்படி உச்சரிப்பீங்க? அப்பா. வெரி குட். அப்போ எப்படி சொல்லணும்? அண்ணன். அப்போ ஒரு குடும்ப உறவுகளை இப்படிதான் நம்ம அழைக்கணும். சரிங்களா? இப்ப அம்மானா அம்மான்னு சொல்லணும், அப்பானா அப்பான்னு தான் சொல்லணும். நம்ம போய் அப்பா அக்கான்னு கூப்பிடலாம்,
இன்னும் அண்ணா தான் படிக்கிறேன். யா சொல்லுங்க. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கல்லூரிக்கு போயிட்டோம். கல்லூரியில வந்து நம்முடைய வகுப்பு ஆசிரியரை வந்து நம்ம எந்த நிலையில வச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு பொறுப்படுவோம். எந்த நிலையில நம்ம வச்சு பார்க்கறோம்னா நம்ம அவங்க ஒரு செவிலித்தாய் போல தான் பார்க்கணும். Cikgu, saya dengar yang sekolah tu bilangan pelajar tu kurang berapa ya? Tadi kita tengokkan sekolah Bernakula Tamil. Sebab sekolah Bernakula Tamil ini didirikan oleh kerajaan. Tetapi sekolah itu terletak di kawasan Ladang. Beberapa memang masyarakat India tinggal di Ladang kan. So mereka susah payah untuk datang ke bandar lah. So kerajaan memberi peluang kepada mereka untuk belajar di Ladang untuk membentuk sekolah. Tapi masih beberapa keluarga menghadapi masalah untuk menghantar anak-anak mereka untuk sekolah. Tetapi untuk kita, untuk masyarakat India, mereka menghadapi untuk menghantar anak mereka ke sekolah sebab memang ketidakcukupan wang dan sebagainya lain-lain lah. Kerajaan juga memberi arahan kepada semua orang, semua rakyat untuk kalau bilangan pelajar dalam sekelas kurang daripada 15, kelas itu tidak dapat dijalankan. Oh, baru saya tahu 15 orang je. Harus mempunyai 15 orang murid ataupun melebihi. Kalau kurang daripada 15 orang, guru dalam sekolah itu tidak guru. So, ketidakcukupan guru, ketidakcukupan infrastruktur dan sebagainya, sekolah Bernakula Tamil tidak dapat diperkembangkan. Oh, begitu ya. Itulah masalah yang kita hadapi sebelum merdeka. Walaupun kita dapat peluang untuk belajar, masih kita mempunyai cabaran untuk terus belajar. Ya, betul. Mari kita tengok sekolah Bernakula Inggeris. Oh, ada sekolah Bernakula Inggeris juga? Ya. Saya sangka ada India dengan Melayu dan Cina je sebab ada 3 kaum je. Ya, betul. Tapi negara kita dijajah oleh British kan? Oh, iyalah. Saya pernah belajar dekat sejarah. Ya, so itulah sekolah Bernakula Cina, sekolah Bernakula Inggeris diwujudkan. Mari kita tengok. Okay, good morning students. Good morning. Today we are going to learn about birds. Yay! Oh, birds. Birds. What do you think birds are? Action. Yes, they are words that describe action. Can someone give me an example of words that describe actions? Yes, Becky. Walk. Yes. What about you, Aisha? Eat. Walk. Eat. Fatini, what about you? Sleep. Sleep. Okay, students, these are, what are they? Birds. Okay, that is all from me. Thank you, students. Cikgu, saya dengar bahawa sekolah Bernakula Inggeris ni sangat berbeza. Kenapa ya? Ya, betul lah. Sebab sekolah Bernakula Inggeris dimula sebab oleh pengaruh Kristian lah. Mereka yang menyebarkan bahasa Inggeris di negara kita. Sebab itu sekolah Bernakula Inggeris diwujudkan. Oh, begini rupanya bahasa Inggeris wujud di negara kita. Dan juga dalam sekolah Bernakula Inggeris itu mereka menggunakan bahasa Inggeris, tetapi diutamakan kepada golongan bangsawan. Oh, macam tu ke? Ya, betul. Contohnya Penang Free School kan. Dalam Penang Free School yang diwujudkan disebutkan oleh sekolah Bernakula Inggeris lah. Mereka menggunakan Inggeris, semuanya Inggeris. Dalam sekolah itu tiada bahasa Tamil dan bahasa Melayu. Jadi sepenuh-penuhnya semua subjek diajar dalam bahasa Inggeris ya? Ya, betul. So, mari kita tengok sekolah Bernakula Agama. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Buat sikit. Waalaikumsalam Ustazah. Okay, jadi kita tengok. Cuba tengok apa yang sudah tulis tadi. Rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam ni apa? Siapa tahu? Okey, rukun Islam ni macam benda yang wajib dilakukan sebagai rukun Islam. Okey, siapa tahu ada berapa rukun Islam? 5.
rukun Islam. Yang utama sekali adalah mengucap dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah. Okey, yang kedua pula solat lima waktu. Apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Solat 5 waktu. Kamu semua solat tak? Solat. Alhamdulillah. Okey, yang ketiga pula berpuasa Ramadan. Semua puasa penuh hari ni? Kita semua puasa penuh jangan berhenti puasa tau. Kalau berhenti kena ganti berpuasa. Yang keempat pula zakat. Ustazah tukar. Okey, ustazah punya mata dah habis sikit. Zakat. Okey, yang terakhir. Haji bagi yang mampu. Haji bagi yang mampu. Kalau sekarang tak mampu tak apa. Nanti kita dah kerja, kita dah banyak duit, kita pergi haji, okey? Ada lagi saya. Saya belum mampu lagi. Nanti saya dah mampu, saya dah pergi haji. Jadi itu adalah 5 rukun Islam yang kita belajar hari ini. Okey, sebut balik yang pertama. Mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, solat 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Dan yang terakhir sekali, haji bagi yang mampu. Okey, bagus. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Dah habis masa ni, cikgu dah balik. Dah balik dah. Masa dah habis. Tapi tadi kita tengok kan sekolah vernacular agama. Apa kamu faham? Sekolah vernacular agama ni sama macam sekolah lain juga kan? Betul. Tapi dalam sekolah vernacular agama, mereka sebelum ni mereka diajar pengajaran di madrasah-madrasah seperti itu lah. Yang tu diajar oleh ilmuwan, imam seperti itu. Dan juga dalam sekolah vernacular agama tu diumumkan kepada golongan bangsawan lah. Untuk sekolah vernacular agama itu untuk mempraktikkan setiap orang golongan bangsawan untuk mempunyai nilai-nilai moral yang kuat. Untuk mengelakkan pengaruh negatif gejala sosial yang negatif dalam negara kita lah. Jadi dia fokus kepada nilai-nilai lah. Ya, seperti macam itulah. So itu saja hari ini kita belajar. So hari ini kita belajar apa? Tentang sekolah vernacular Tamil, Cina, Melayu, agama dan Inggeris. Betul, kamu lupa satu lagi. Pondok. Ya, betul. So hari ini kamu balik rumah, kamu pergi tengok apa-apa yang mereka buat selepas merdeka. Baik cikgu. Boleh tak? Kamu cari maklumat, kamu belajar tentang sebelum merdeka sistem pendidikan. Sebab sistem pendidikan di negara Malaysia kita adalah sangat penting. So sebagai rakyat Malaysia, kita harus mengetahui tentang tersebut. Boleh tak? Boleh. So kamu pergi balik rumah, pergi buat. So mari kita balik dah. Cikgu suruh buat kerja kan? Mari kita cari video. Sistem pendidikan selepas merdeka. Pada tahun 1957 dan tahun-tahun perjuangan mendapatkan kemerdekaan telah menimbulkan kesedaran dalam kalangan pemimpin dan rakyat yang terdiri daripada bangsa Melayu, Cina dan India. Dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh British telah memberi kesedaran tentang betapa pentingnya satu sistem pendidikan kebangsaan yang boleh menggantikan sistem pendidikan penjajah dalam mencapai aspirasi negara yang maju dan bersatu. Atas kesedaran tentang perlunya sistem pendidikan yang sesuai untuk sebuah negara merdeka, lahir satu dasar pendidikan kebangsaan melalui Penyata Rasa 1956
dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957. Sistem pendidikan ini menjadi acuan untuk membangunkan sebuah negara yang bebas untuk mencapai matlamat sendiri. Sistem pendidikan ditambah baik dalam pelbagai aspek bagi memastikan hala tuju negara dapat dicapai melalui pembangunan pendidikan dan sumber manusia. Sistem pendidikan selepas merdeka diringkaskan melalui raja berikut, iaitu Akta Pendidikan 1996, Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979, Laporan Aminuddin Baki 1964, Akta Pendidikan 1961 dan Laporan Rahman Talib 1960. Penyata Rahman Talib yang mengkaji pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan pada Februari 1960. Ia diketuai oleh Encik Abdul Rahman Talib iaitu Menteri Pendidikan pada ketika itu. Tujuan Penyata Rahman Talib ialah menyema semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan dan membaiki sistem pendidikan di Persekutuan Tanah Melayu. Antara cadangan Penyata Rahman Talib ialah pendidikan secara percuma di sekolah rendah, kenaikan darjah secara automatik hingga tingkatan 3, peperiksaan penilaian darjah 5 diwujudkan serta memajukan pendidikan teknik dan vokasional. Akta Pendidikan 1961. Ia merupakan dasar pendidikan persekutuan bertujuan untuk menubuhkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang akan memupuk perkembangan kebudayaan, ekonomi dan politik negara ini, di samping menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Akta Pendidikan 1961 membahagikan akta mengikut tahap pendidikan seperti pendidikan tahap rendah, pendidikan tahap menengah rendah, pendidikan tahap menengah atas dan pendidikan di institusi pendidikan. Bagi pendidikan rendah, wajib bagi semua kanak-kanak yang mencapai umur persekolahan untuk mendapatkan pendidikan rendah yang diberi secara percuma. Ia turut ditawarkan di semua jenis sekolah. Bagi pendidikan menengah pula, ia dipecahkan kepada menengah rendah biasa, menengah atas biasa, menengah atas trade, menengah atas teknik, menengah atas vokasional serta menengah yang diluluskan oleh Menteri Pelajaran. Bagi pendidikan Islam, ia memerlukan minimum 15 orang dan diajar oleh guru-guru agama terlatih. Pendidikan Islam diadakan sekurang-kurangnya 2 waktu seminggu pada waktu persekolahan. Hasrat dan tujuan Akta Pendidikan 1961 ialah menyatukan kaum yang ada di Malaysia, namun sukar untuk dilaksanakan kerana pola penempatan yang berlainan seperti orang Melayu, orang Cina dan orang India. Laporan Aminuddin Baki 1964. Latar belakang. Aminuddin Baki merupakan wakil tunggal yang dilantik untuk menganggotai semua jawatan kuasa yang berkaitan dengan sistem pendidikan seperti mengubah, memindah dan menghapuskan undang-undang. Tujuan laporan ini ialah mengkaji sistem pendidikan yang terdiri daripada pelbagai jurusan bagi sekolah menengah rendah untuk menggantikan sekolah pelajaran lanjutan yang telah dimasukkan. Antara kandungan laporan ini ialah umur berhenti sekolah dinaikkan kepada 15 tahun, pelajaran sekolah menengah rendah dinaikkan sehingga 3 tahun, pelbagai jenis khusus telah diperkenalkan supaya dapat melahirkan banyak tenaga kerja yang mahir, menyediakan pelbagai peluang pekerjaan selepas tamat pengajian dan akhir sekali memperkenalkan sekolah teknik. Laporan Jawatankuasa Kabinet. Pelajaran ditubuhkan bagi mengkaji kurikulum kebangsaan. Laporan kajian disiap pada tahun 1979. Perubahan dilaksanakan secara berperingkat bermula sekolah rendah dan menengah. Antara ciri-ciri laporan kabinet adalah menguasai asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Ia juga meliputi penguasaan kepada kurikulum ala Malaysia. Ciri-ciri laporan kabinet seterusnya adalah melanjutkan prasekolah dari 9 tahun ke 11 tahun. Bagi pendidikan menengah rendah, ia menawarkan mata pelajaran elektif, bahasa Malaysia dan Inggeris sebagai bahasa pengantar dan pendidikan menengah rendah berubah kepada cora pelbagai aneka jurusan. Bagi pendidikan menengah atas pula, ia terdiri daripada sekolah menengah biasa, sekolah menengah teknik serta sekolah menengah vokasional.
Kesan daripada pelaksanaan ini adalah rakyat daripada semua bangsa disatukan dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bahasa pengantar yang besar. Pengenalan Akta Pendidikan 1996. Akta ini merupakan satu bentuk perundangan pendidikan yang lengkap, kemaskini dan bersifat futuristik. Misi negara untuk menghasilkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia, berkualiti dalam memperkembangkan potensi individu sepenuhnya untuk mencapai aspirasi negara. Ia turut membolehkan masyarakat menguasai ilmu, kemahiran dan nilai-nilai murni. Lainnya, ilmu penentu arah tuju negara dan penyelamat bangsa. Fungsi Akta Pendidikan 1996 ialah menekankan penggunaan sains dan teknologi dalam pendidikan, selaras dengan teknologi dan orientasi pengeluaran serta pasaran. Ia turut bagi melengkapkan individu dengan pengetahuan dan kemahiran menghadapi cabaran baru. Pendidikan teknik akan dipertingkatkan di sekolah menengah teknik dan politeknik. Ia juga bagi memartabatkan bahasa Melayu, bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan dan mata pelajaran teras. Seksyen 17 telah memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Mata pelajaran wajib lulus dalam peperiksaan dan diajar di setiap sekolah. Fungsi selain itu ialah menyatu padukan perpaduan kaum, memperkenalkan kurikulum keinsanan, menerapkan mata pelajaran pelbagai budaya di semua sekolah dan hapuskan monopoli sesuatu kaum. Ia turut mengekalkan status sekolah rendah dan juga 60 buah sekolah menengah, kesamarataan dalam pendidikan. Ia turut menitiberatkan ilmu pengetahuan, ilmu sebagai penentu utama arah tujuan negara di Malaysia. Setiap pelajar perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang secukupnya, berlangsung secara berterusan, bermula dari kecil sehingga ke akhir hayat. Antara kesan positif akta ini ialah menjelaskan program pendidikan. Ia memudahkan pihak kementerian memantau mutu dan kualiti pendidikan di seluruh negara. Selain itu, perkembangan sains dan teknologi. Sejajar dengan penumpuan terhadap usaha membudayakan pendidikan sains dan teknologi, pendidikan teknik akan dipertingkatkan di sekolah menengah teknik dan politeknik. Kesan positif seterusnya ialah memartabatkan bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu adalah bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Selain itu, sistem penilaian di mana murid-murid dari semua jenis dan kategori sekolah akan diwajibkan mengambil peperiksaan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Antara kesan negatif akta ini ialah ia menyukarkan pembentukan bangsa Malaysia kerana penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua menyebabkan kaum bukan Melayu lebih memilih bahasa Inggeris dalam pendidikan. Malah penggunaan satu bahasa iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi untuk pendidikan di Malaysia. Ia juga menyebabkan kesukaran mewujudkan kebudayaan kebangsaan kerana ia memberi pengenalan sekolah berunsurkan etnik dan menghapuskan sekolah vernacular secara berperingkat. Buat apa, Dik? Saya sedang baca, Ibu. Baca tentang apa ni? Saya baca tentang perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Tapi tak apa. Nak Ibu terangkan tak? Ya, boleh. Macam mana dengan pendidikan masa kini, Ibu? Waktu pendidikan masa kini ni lebih canggih daripada sistem pendidikan yang lain. Dia macam lebih orang kata apa? Lebih mempunyai pelbagai perubahan dalam pelaksanaannya. So kalau kita lihat pendidikan masa kini ni dia adalah beberapa pilihan-pilihan penting. So pilihan yang pertama ni adalah pilihan untuk pembangunan pendidikan. Di sini dia ada katakan pilihan ini tertumpu kepada pendidikan berkualiti untuk semua menjadi agenda utama Kementerian Pendidikan Malaysia. Oleh sebabnya dia kementerian telah menyediakan pilihan untuk pembangunan pendidikan 2006 sehingga 2010. Faham tak? Ya, faham. Betul, Ibu. Saya tengok guru-guru dekat sekolah saya pun mai guna teknologi. Kak, ada tak info tambahan?
Ada kalau awak lihat ni dalam PIPPI itu pelan untuk pengembangan pendidikan ni ada 6 terdekat. Okey tak? Yang pertama ialah membina negara bangsa. Okey, apa hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia? Awak tahu tak? Tak tahu. Salah satu hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia adalah membina negara bangsa. So untuk mencapai hasrat itulah kerajaan menubuhkan pelan untuk pembangunan pendidikan. Faham tak? Faham. Lepas tu, tugas yang keduanya adalah membangun modal insan. Iaitu kat sini dia ada terangkan modal insan membawa banyak pengertian yang berbeza-beza mengikut perspektif dan bidang. Faham tak ni? Faham. Yang dekat belakang ni ada banyak sangat ni. Apa ni semua? Sekejap saya terangkan. Kita habis dulu yang Indo Pembangunan Pendidikan tau. Okey, tugas yang ketiganya adalah memperkasa sekolah kebangsaan. Yang tugas ketiga ni dia merujuk kepada sekolah rendah kebangsaan dan juga sekolah menengah harian yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa berpengantar. Maksud dia menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Faham tak? Ya, dekat sekolah saya pun kalau ada mesyuarat, dekat mesyuarat tu memang guna bahasa Melayu. Yang itulah dikatakan sebagai bahasa pengantar. So, lepas tu, terus yang keempatnya adalah merapatkan jurang pendidikan. Yang ini adalah untuk merapatkan perbezaan tahap pendidikan yang wujud antara pelajar mengikut lokasi ataupun tahap sosio-ekonomi dan keupayaan untuk mengurangkan kita bagi pendidikan tanpa mengira tentang latar belakang mereka, sosio-ekonomi mereka. Itulah teras yang keempat yang ada dalam PIPP. Oh, ya, minggu lepas pun ni sekolah saya kan. Kerajaan ada beri bantuan device. Itu baguslah. Okey, teras yang kelima pula dia memartabatkan profesi perguruan. Teras ni menjadi penting sebab melibatkan peranan guru sebagai sumber utama pengetahuan. Sebab seperti yang kita tahu memang guru kan yang mengajar semua perkara. So guru perlu mempunyai semua pengetahuan untuk mengajar kepada anak murid kan. Ya, selalu mereka pergi untuk kursus-kursus. Ya. Okey, dalam PIPP iaitu Pelan Indo Pembangunan Pendidikan. Dia ada teras ke-6 iaitu melonjakkan kecemerlangan industri pendidikan. Teras ini pula untuk mencapai pendidikan berkualiti untuk semua warga ada hak untuk mendapat pendidikan yang sama rata kan, tanpa mengira kisah bangsa ke agama kan. So teras ini untuk menunjukkan kecemerlangan industri pendidikan. Wah, banyaklah info yang ibu tahu. Inilah pasal PIPP. Ada lagi tak? Ada. Saya dah kata dah. Ada banyak pelan. Pelan yang keduanya adalah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPP 2013 sehingga 2025. Pelan inilah sekarang kerajaan kita gunakan untuk pada masa kini. Pelan ini pula adalah satu cetusan idea yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang merangkam Menteri Pendidikan pada ketika itu iaitu Tan Sri siapa? Tan Sri Muhyiddin Yassin ke? Betul. Bukan itu sahaja, Pelan ini juga merupakan satu manifestasi transformasi kerajaan pada ketika itu yang dianggap paling menyeluruh dan besar daripada perintah prasekolah hingga ke pusat pengajian tinggi. Faham tak? Faham. Hari tu saya tengok berita ada juga Menteri Pendidikan, Perdana Menteri semua cakap tentang hal ni. Ya. Okey, kalau kita lihat pelan ini kan, pelan PPP ini ada 5 aspirasi sistem. Nak saya terang tak? Terang. Okey, yang pertamanya adalah akses. Akses ini adalah setiap tanda-tanda warga negara Malaysia ini berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Yang ini maksud dia apa? Setiap kanak-kanak dia ada hak untuk mendapat pendidikan yang sama rata dan juga dengan ini mereka dapat mencapai potensi masing-masing. Oh, jadi tak kira lah yang murid yang belajar dekat pedalaman ke bandar ke semua dekat. Dia orang boleh akses pendidikan sama rata.
aspirasi yang keduanya adalah kualiti. Kualiti ini bermaksud kanak-kanak mempunyai peluang pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Faham tak yang ni? Faham. Okey, yang ketiga ni adalah equity. Equity ini bermaksud penguraian jurang perbezaan yang melibatkan bandar ataupun luar bandar, sosio-ekonomi dan gender dan gender. So, hasrat kementerian ini adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan berprestasi tinggi dalam menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap anak-anak. Memang tujuan kementerian adalah untuk menyediakan pendidikan yang terbaik kan untuk semua anak-anak murid. So, itulah equity. Saya tengok ibu dekat sekolah saya pun sekarang dah tak ada stereotip gender. Ada juga perempuan yang menyertai olahraga dan mereka juga menyertai pertandingan seperti sains. Yang keempatnya adalah perpaduan. Sistem pendidikan pada masa inilah dia lebih kepada perpaduan. Salah satu juga aspek kementerian adalah untuk menjana satu sistem pendidikan yang mana dia memberi peluang kepada murid untuk berkongsi pengalaman dan aspirasi demi memperkukuh asas perpaduan rakyat supaya negara kita menjadi lebih aman dan juga damai. Oh, macam ni rupanya. Yang kelimanya adalah dalam PIPP dia juga ada menekankan tentang kecekapan di mana PPPM ini menjadi satu sistem yang diharapkan dapat memaksimalkan keberhasilan murid mengikut peruntukan kewangan dan juga keperuntukan kewangan sedia ada. So, kementerian juga berhasrat untuk memaksimalkan keberhasilan murid setimpal dengan jumlah peruntukan dalam belanjawan semasa. Itulah kandungan-kandungan yang ada dalam PPPM, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Oh, dengan sedia ada peluang ekonomi mereka meningkatkan kualiti pendidikan ya. Okey, dalam sistem pendidikan pada masa kini, dia ada juga dasar pendidikan digital Kementerian Pendidikan Malaysia. Tahu tak apa itu? Saya tahu digital itu teknologi, tapi apa itu dasar pendidikan digital Kementerian Pendidikan Malaysia panjangnya? Okey, bagi saya terangkan. Okey. Pendidikan digital ini merupakan salah satu inisiatif ataupun langkah yang akan dapat memaju perkembangan ekonomi pada masa yang akan datang. Okey, dalam dasar pendidikan digital yang saya kata tadi, dia dirangka bagi membuka pakar digital yang ada yang berpengetahuan, berpemahiran dan beretika dalam penggunaan teknologi digital. So, melalui dasar ni terdapat beberapa perkara yang diberi pertumpuan. Tahu tak apa-apa perkara itu? Tahu. Okey, bagi saya terangkan. Dalam dasar ini ada tumpuan diberikan kepada usaha untuk meningkatkan penguasaan murid dalam teknologi digital. Okey, dasar ini akan membantu murid untuk menguasai teknologi digital supaya mereka sebab pada era ni kan dia macam era teknologi, supaya mereka dapat mereka tidaklah terlepas daripada era teknologi. Selain itu, memperkasa kehadiran digital yang berkualiti, memperkasa kompetensi guru, membudayakan penggunaan teknologi digital dalam kalangan pemimpin pendidikan dan juga memperkuat jalinan strategik. So, bukan itu sahaja tak. Dasar ini diwujudkan dengan mengambil kira situasi kritikal seperti wabak dan juga bencana. Itulah dasar pendidikan digital Kementerian Pendidikan Malaysia. Faham tak? Oh, saya tengok kanak-kanak zaman ni pun dah mahir dah guna teknologi. Itulah dasar pendidikan digital Kementerian Pendidikan Malaysia. Faham tak apa sistem pendidikan pada masa ini? Atau tak faham lagi? Saya faham lagi. Saya dah faham, Ibu. Jadi saya bolehlah dengan keterangan ibu ni buat peperiksaan dengan baik-baik. Kalau tak faham apa-apa lagi bolehlah. Apa panggil ibu? Saya akan terangkan lagi ya. Boleh ibu. Okey. Terima kasih ibu. Sama-sama.